Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, engkau perlu kepada iman yang boleh menggerakkanmu menuju ke jalan Allah Ta'ala, dan yakin yang dapat menetapkanmu di jalan itu. Dan engkau perlu pada permulaan sulukmu, yakni perjalananmu pada Tuhan, kepada jalan himyan, yakni kantung wang. Dan di penghujungnya perlu dengan iman, berbeza dengan jalan Makkah. Setengah orang berkata, jalan Makkah itu perlu kepada iman dan kantung wang. Dan jalan yang aku beritahukan ini memerlukan kantung wang dan iman pada permulaannya dan pengakhirannya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah berkata bahawa mula-mula dia keluar menuntut ilmu, dia membawa diikat pinggangnya kantung wang sebanyak 500 dinar. Dia membelanjakan wang itu untuk belajar. Lalu dia mengetuk pada kantung itu, kalau tidak kerana engkau, tiada orang yang mau dekat dengan kita. Bila dia mendapat ilmu dan dikenal Allah Azza wa Jalla, dia lalu membelanjakan semua sisa wang itu kepada fakir miskin dalam satu hari. Seraya berkata, kalaulah langit itu besi, tentulah dia tidak akan menurunkan hujan. Dan kalaulah bumi itu batu keras, tentulah tiada tumbuhan yang akan hidup. Dan kalaulah aku terus memikirkan rezekiku di waktu menuntut ilmu, tentulah aku menganggap diriku ini kufur. Hendaklah engkau berusaha dan berpegang kepada sebab musabak, sehingga teguh imanmu. Kemudian berpindahlah dari sebab itu kepada yang menyebabkan, yakni Allah. Para Nabi alaihimussalatu-wassalam pada permulaannya berusaha, memaksa diri serta bergantung kepada sebab musabak. Tapi kemudian pada akhirnya mereka bertawakal kepada Allah Ta'ala. Mereka mengumpul antara berusaha dan bertawakal pada permulaan dan pengakhiran dengan hakikat dan syariat. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, bicara kita pada pagi ini tentang apa yang disebut oleh Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahawa dalam kehidupan beragama ada dua sifat utama yang kita perlu ada: iman dan yakin. Iman kita yang menjadikan kita melaksanakan segala syariat dan perintah Allah SWT. Dan yakin kita bahawa inilah jalan yang terbaik, inilah jalan yang terpilih, dan inilah kebahagiaan kita, dan inilah dia matlamat kehidupan kita. Maka dengan iman dan yakin kita hidup dalam beragama. Walau apa pun yang berlaku sekeliling kita, walau badai, walau datang kemarau, walau datang kesusahan itu dan ini, ada iman dan ada keyakinan kita mampu meneruskan perjalanan. Maka kita tahu bagaimana cara untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah. Ia bermula daripada rukun iman itu sendiri yang perlu menjadi kompas kehidupan. Beriman pada Allah, beriman kepada para nabi, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat, beriman pada kiamat,
dan beriman kepada qada dan qadar yang kita sebut 6 rukun iman. Rukun iman ini menjadi kompas kehidupan kita. Kita akan senantiasa menguatkan keimanan kita pada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan meyakini kesempurnaannya dan maha suci Allah Ta'ala daripada segala kekurangan. Beriman bahawa Allah berkuasa atas tiap sesuatu, yang menentukan, tidak dikalahkan, bahkan Allah Ta'ala yang memiliki semuanya. Dan beriman kepada kitab bahawa ia adalah kebenaran mutlak, kebenaran yang bukan kerana kajian, kebenaran yang bukan kerana pengalaman, tapi kebenaran yang hakikat yang datang dari Allah. Sebab kita mengenali kebenaran sama ada kerana pengalaman, kita mengenali kebenaran kerana kita buat kajian. Wahyu Allah bukan begitu. Bukan kajian, bukan pengalaman, kerana ia secepis daripada kebenaran. Ialah hakikat kebenaran yang mutlak. Kerana sebahagiannya kita tidak mungkin ada pengalaman yang berkait dengan azab kubur, hari kiamat. Tak mungkin kita melalui pengalaman. Dan tak mungkin juga melalui kajian. Kita tak mampu nak kaji benda-benda tu. Maka ia adalah kebenaran mutlak. Dan bila kita sebut keimanan kita kepada para rasul, iaitu percaya dengan apa yang mereka bawa. Apa yang mereka bawa itu ialah kebenaran tanpa pembohongan. Apa yang mereka bawa itu ialah amanah tanpa persembunyian. Apa yang mereka bawa itu ialah kebijaksanaan tanpa kebodohan. Dan apa yang mereka bawa itu ialah kesempurnaan hidup kita di dunia. Maka kita akan ikut, follow dengan apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam, khususnya perintah, suruh dan sebagainya. Beriman kita pada hari akhirat bagi menunjukkan bahawa dunia sementara, bagi menunjukkan akhirat itu segala-galanya, abadi, nikmat yang berpanjangan. Beriman kepada akhirat menjadikan kita sanggup korbankan dunia, bukan korbankan akhirat kita. Saya akan korbankan dunia untuk akhirat, saya tak akan korbankan akhirat untuk dunia. Seorang yang korbankan akhirat untuk dunia, maka dia tidak beriman dengan iman yang sebenar, dengan beriman pada hari akhirat. Dan yang keenam, bila kita sebut beriman pada qada dan qadar, bahawa segala ketentuan yang berlaku dalam hidup kita, baik ataupun buruk pada pandangan kita, sebenarnya ialah baik. Ia datang daripada Allah yang maha bijaksana. Baik dan buruk itu pada pandangan kita, baik dan buruk itu pada pengalaman kita, baik dan buruk itu pada rasa kita, tapi di sisi Allah semuanya baik. Kerana Allah yang maha bijaksana, kerana Allah Ta'ala yang maha mengetahui, Allah tak akan buat mereka yang bijak, yang hebat. Maka kita perlu memahaminya. Masalah kita melihat qada dan qadar tidak baik sebab kita tak faham. Kita tak faham benda tu. Kita umpama kanak-kanak kecil yang tidak mengerti bahasa orang tua, apatah lagi bahasa orang bijaksana, apatah lagi bahasa Tuhan yang maha kuasa. Qada dan qadar itu ialah bahasa Tuhan untuk kita kenal Allah, untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang kita sebut sebagai iman yang akan menjadikan kita terus melalui perjalanan untuk dekat dengan Allah. Kalau siap benda yang kita yakin dan kita percaya tadi mendekatkan kita pada Allah. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut sesudah iman kita pada 6 perkara tadi, maka perlu ada pada yakin kita. Apa maksud yakin? Bahawa kita tak akan berundur ke belakang, kita ke depan. Yakin menjadikan kita nampak itu keuntungan, bukan kerugian. Maka yakin. Yakin menjadikan kita berani, bukannya penakut. Yakin menjadikan kita sentiasa mengingatinya, bukan melupainya. Kerana orang yang tak yakin, dia akan lupa. Baik, ini asas kita untuk melalui jalan Allah. Perkara penting yang utama. Namun kata Syekh Abdul Qadir, pada golongan yang mula-mula melalui jalan ini, suluk, maka perkara yang perlu diada ialah yang disebut sebagai himian. Sini dia tulis hamian, dia sebenarnya himian. Apa itu himian? Itu ada harta. Manusia hidup kalau tanpa harta, maka lemah dia. Dan kita daripada kecil kita diajar, kita ada ayah yang bagi duit.
memenuhi keperluan kita. Dan kita juga berkeinginan untuk punya duit sendiri. Dan perjalanan kita yang mula-mula tidak mungkin sempurna tanpa ada duit ini. Kerana kesemuanya kita nampak perlukan duit. Kita nak belajar ngaji, kena belajar. Kita nak beli pakaian untuk ibadat pun kena duit. Maka duit himpian ini penting dalam perjalanan suluk pertama. Sebagai satu alat. Tapi bukan matlamat. Dan alat ini berkekalan dalam semua perkara ibadat yang kita nak buat. Namun sifat kita manusia, bila terlalu lama dengan alat ini, kita mula bergantung pada alat. Kita kalau lama sangat namanya harta, bergantungnya teruk sangat. Maka bermulalah bagaimana kita makin jauh dari Allah. Asalnya duit ini atau alat ini untuk kita dekat dengan Allah. Kita kuatkan agama kita, kita suburkan agama, bahkan dengannya kita cari pahala. Dengan derma, dengan sekian-sekian. Ya. Itu asalnya. Dan memang perjalanan pada Allah ini memerlukan duit. Sebab Nabi SAW daripada mula dakwah, maka lihat siapa di belakang Rasulullah. Khadijah radhiyallahu ta'ala berduit. Maka segalanya diinfakkan untuk dakwah. Dan Abu Bakar Siddiq. Dan golongan-golongan korporat di kalangan sahabat. Ini Talha, ini Zubair dengan pemurahnya. Ini Abdurrahman bin Auf dengan segala kebijaksanaan pengurusan hartanya. Ini Uthman bin Affan. Bahkan hampir 70% daripada sahabat yang dijamin syurga itu kalangan orang kaya. Ia alat. Tetapi bila kita sebut duit, ini alat kita untuk ibadat. Bahkan dalam perjalanan kita nak ke Mekah, tuan-tuan nak ke Mekah je kena bawa duit. Kena buat himian. Kena bawa karung duit. Kalau kita hari ni bawa wallet lah. Himian kalau bahasa hari ni wallet. Dulu dia orang pakai karung duit. Macam tengok setengah orang masih lagi buat gunakan karung duit. Dijahit kulit, kadang dijahit kain, dibentuk tempat untuk menyimpan duit. Ini orang Arab panggil himian. Himian. Kita sebut hari ni wallet. Cuma wallet ni kita banyak letak kartu ataupun letak kad. Himian tak duit dinar. Atau diikat kat pinggang. Memang perjalanan kita kat Mekah perlu himian. Duit. Tetapi perjalanan kita dalam perjalanan sebenar kita, kata Syekh Abdul Qadir, untuk permulaan dan pengakhirannya, maka memang kita perlukan benda ni selama-lamanya. Untuk Mekah ya, ke Mekah kita buat duit sebanyaknya. Sebenarnya, untuk perjalanan ini memang kita memerlukan wang, memerlukan duit. Namun kita perlu mengetahui, bila Nabi SAW menyebut, Ya Allah, hidupkan aku orang miskin, matikan aku miskin, bangkitkan aku dan kumpulan miskin. Apa maksud? Apakah baginda SAW memusuhi harta? Tidak, Nabi tidak pernah memusuhi harta. Kalau tidak, tidak akan ada hukum syariat zakat. Kalau tidak, Nabi SAW tak suruh orang derma banyak-banyak. Tak mungkin dia ajar derma kemudian digalakkan fakir. Bagaimana ibadat derma boleh dilakukan dengan kefakiran? Bukan setiap derma dijanjikan keberuntungan, dijanjikan gantian. Apakah yang dimaksudkan miskin di sini? Artinya Nabi SAW tidak mau berbangga dengan harta. Tak nak. Sebab harta tu mempercepatkan kita bangga. Qarun, Allah cerita yang paling sombong sekali Qarun sebab dia ada harta. Sehingga harta tadi dirasakan dibijak. Dia lupa ia kurniaan Allah. Sehingga dia berkata, Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat kerana ilmuku. Kerana kebijaksanaanku. Maka Allah jadikan Qarun ditenggelam sampai hari kiamat. Qarun bukan tenggelam sekali, dia masih ditenggelamkan sampai hari ini. Tenggelam dan tenggelam, ditarik oleh bumi. Supaya kita tahu fitnah harta itu tidak pernah selesai. Kan itu Qarun pun belum selesai lagi, ditelan oleh bumi. Kata Nabi SAW, likulli qawmin fitnah, wa fitnatu ummatil ma'. Setiap zaman ada fitnah terbesar. Dan fitnah terbesar umatku ialah harta. Hari ini, tuan-tuan kita lihat, memanglah fitnah terbesar. Makin lama, kalau dulu tuan-tuan tak semua orang nak jadi jutawan. Tak semua. Hari ini semua orang nak jadi jutawan. Semua. Yang agamanya nak jadi jutawan, yang ni nak jadi jutawan.
Maka bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut miskin hidup, miskin mati, miskin dibangkitkan, artinya tiada pergantungan pada harta. Dan tanpa hisap pada harta. Jangan dihisap. Kerana orang miskin tidak dihisap, dia tak ada apa-apa. Seolah-olah saya ni nak ada harta, saya tak dihisap dengan harta saya. Yang hisap yang merugikan akhirat saya. Maka bila sifat kita tuan-tuan, bila ada sikit harta, kita bergantungnya kuat. Lalu kita takut kehilangannya. Maka lahirlah orang-orang yang berkebelakang wang. Sehingga mereka mula meletakkan keutamaan wang ringgit lebih daripada agama. Lalu menyebabkan mereka gadaikan agama mereka. Gadaikan akidah mereka. Bahkan mereka tinggalkan apa yang lebih baik untuk mereka. Ada orang tak reti sembahyang lagi, sibuk cari harta. Sepatutnya dibetulkan solatnya, kemudian carilah harta. Sebab sembahyang itu wajib. Kalau perkara-perkara sunat yang lain, ia boleh ditangguhkan. Ini ibadat wajib. Kerana itu dahulu mereka gunakan harta untuk mencari, untuk pandai buat ibadat wajib. Tapi hari ini orang cari harta dengan meninggalkan yang wajib. Orang dahulu mencari harta, yang kita masuk dahulu ni, kalangan orang yang dekat dengan Allah SWT. Maka bila mana mereka cari harta, mereka tak lalai. Kemudian bila mereka cari harta, mereka tak mungkin lebihkan harta daripada akhirat. Mereka tidak mungkin bercuti akhirat untuk mencari harta. Tidak mungkin. Sebab mereka tahu harta tu kat mana. Akhirat itu di mana. Ya memang kita tak nafikan penting harta itu untuk kita melakukan ibadat kepada Allah. Syekh Abdul Qadir menyebut. Baik, baca kisah Sufyan Ats-Tsauri. Ats-Tsauri yang lahir tahun 97 Hijriah, meninggal tahun 161 Hijriah, yang disebut oleh ulama sebagai Syekhul Islam fi asrihi, Syekh Islam. Dan beliau ini, tuan-tuan sekalian, ada mazhab di sini. Mazhab Sufyan Ats-Tsauri yang kekal di Syam selama 200 tahun. Kemudian mazhab ni pun hilang. Di mazhab Tsauri lebih dahulu daripada mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Abu Hanifah, mazhab Hambali ataupun mazhab Maliki. Dan kita tahu mazhab dalam Islam ini dia bukan pada 4 itu sahaja. 4 ini yang kekal, yang tersistem. Bahkan sebelum ini ada mazhab-mazhab yang lain. Cuma mazhab lain indathara, pupus. Disebabkan tidak ada pendukung, tidak dicatat, tidak ditulis, tidak dikembangkan. Antaranya ialah mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri dikata dulu, mula-mula start belajar, dia bawa duit 500 keping emas. 500 dinar, 500 keping emas. Diikat pada pinggangnya. Lalu dia tepuk. Dia kata, kalau tidak kerana duit ini, orang akan jadikan kita sebagai sapu tangan, yang mempermainkan kita. Duit tadi kita mulia. Ini pada permulaan. Permulaan begitu, kadang-kadang kita tidak mahu dihina kita, tidak mahu kita dipermainkan, maka kita perlu ada wang. Kerana ia maruah kita. Kerana itu Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu ta'ala pernah berkata, ya habbazal mal, asunu bihi 'irdi wa ataqarrabu bihi ila rabbi. Aduhai bagusnya harta, kerana dengannya aku menjaga maruahku dan dengannya aku dekat dengan Tuhanku. Ya, ada orang mempermainkan maruah kita sebab dia nampak kita macam memerlukan. Dia nampak macam kita bergantung pada dia. Maka kita tak boleh biarkan maruah kita orang main. Kita ada maruah. Bahkan dalam Islam kita lihat bagaimana melarang kita meminta-minta. Bahkan meminta-minta tadi menyebabkan kehinaan kepada kita. Hina pada kita. Sebagaimana kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ketika mana menasihati anaknya, jangan minta dengan orang. Sebab kalau kamu suka meminta tidak berusaha, maka kamu akan ditimpa dengan 3 penyakit. Yang pertama, kamu akan jadi riqatun, berpenyakit dari sudut agama kamu semakin hilang. Riqatun fi dini, agama semakin kurang kalau kuat minta. Yang kedua, dha'fun fi aqli, akal kamu makin kurang. Sebab minta, akal pun jadi lembab. Dan yang ketiga, zahab muru'atihi, hilang maruah.
Kita kalau suka minta-minta dengan orang, tuan-tuan sekalian, agama kita jadi nipis. Tak kuat tawakal kita. Kemudian akal kita pun lembab. Kalau kita usaha cari duit, akal kita bijak. Akal ni lembab. Akal ni asalnya tak ada istilah lembab ke cerdik, tak ada istilah itu. Tapi dengan usaha, maka datang gelaran bagi akal. Kalau kita malah usaha, maka lembab akal. Kalau kita rajin usaha, orang kata bijak akal dia. Asalnya tak ada istilah kita kata kuat ingatan ke tak kuat ingatan. Tapi kalau kita malah ngafal, maka lembab akal, lemah ingatan. Kalau memang rajin ngafal, maka orang kata kuat ingatan dia. Jadi bila kita meminta, akal kita pun lemah. Da'fun fi aqli. Dan yang ketiga, hilang maruah. Dan kata Luqman, paling buruk daripada itu, bila kita meminta, manusia akan hina kita. Istighfafun nasu bihi. Manusia akan hina dia. Baik, Sufyan Thauri, dia pegang kantung yang ada 500 keping emas. Dia kata, kalau tak kerana benda ni, orang hina kita, orang mainkan kita. Satu ketika, lalu dia belanjakannya untuk menuntut ilmu sehingga dia alim. Sehingga kesan-kesan keilmuannya mula ada pada hatinya. Maka sekarang dia tak nampak lagi kemuliaannya pada harta. Kemuliaannya pada membelanjakan harta mencari pahala. Kan terbalik. Kita mula-mula tengok kemuliaan kita pada harta. Sedangkan kemuliaan sebenar kita manusia pada taat kita pada Allah. Kan itu bila kita mati, bukan harta kita dibawa sekali bersama kita, ketaatan kita pada Allah. Disebut dalam hadis bahawa nanti amal soleh kita akan menyerupai seorang lelaki yang cantik, yang wangi, yang handsome, menemani kita dalam kubur. Kalau dia perempuan, maka amalannya ialah berupa perempuan yang cantik, yang wangi menemani dalam kubur. Supaya dia tak akan berseorangan. Dan memang benar, orang-orang yang taat kepada Allah tidak pernah rasa keseorangan, walau dia seorang diri. Orang yang buat maksiat ni, dia akan rasa keseorangan walau dia bersama dengan ramai orang. Kata orang ni, ramai orang ni, sama-sama mabuk, sama-sama berjudi, tapi dia rasa lonely, keseorangan. Orang taat pula, kadang duduk seorang je, mengaji Quran seorang, zikir seorang, baca buku seorang, tapi dia rasa macam ada sesuatu bersama dengan dia. Kita tak akan rasa jemu. Kerana ternyata temang yang paling baik menghiburkan kita ialah ketaatan kita pada Allah. Di dunia dan dalam kubur serta akhirat kelak. Dalam kubur nanti, orang beriman yang beramal soleh, dia tak akan bosan. Dia tak duduk seorang dalam kubur. Dia bersama amal soleh. Sembahyang dia datang, puasa datang, zakat datang, silaturahim datang, sedekah datang, amal ma'ruf nahi mungkar datang. Mengelilinginya. Dan menghalang mungkar dan nakir mendekatinya atau menakut-nakutkannya. Maka datang amalan keliling, kita jadi bodyguard. Dan mungkar dan nakir terpaksa berdiri jauh daripada orang yang baik tadi. Dia tak boleh tanya dekat-dekat. Kerana semua dibentengi dengan sedekah dia, silaturahim dia, amal ma'ruf dia, puasa dia, sembahyang dia, baca Quran dia. Semua jadi benteng. Sebagaimana orang ni melazimi ketaatan ini, maka ketaatan ini melazimi dia. Mengamankan dia. Menjadikan dia tidak bersendirian, bersorangan. Sebab itu tuan-tuan, kita kena banyakkan masa bersendirian untuk ibadat pada Allah. Sebab hakikat manusia nanti bersendirian. Jangan kata dalam kubur, kita kalau sakit dah rasa seorang. Sakit, lantar kat katil, kat hospital seorang. Cuma dengar hilai ketawa anak-anak, cucu-cucu, kita seorang. Kita rasa seorang. Tapi dengan amal soleh, orang tak akan rasa seorang. Dia boleh zikir, dia boleh baca Quran, dia boleh buat banyak perkara. Jadi kata Sufyan Thauri, dulu kami bangga dengan duit ini, punca kekuatan, orang tak mainkan kami. Sekarang kami mengetahui, duit ini rupanya untuk kami buat taat. Dan itulah dia kekuatan kami. Orang-orang fasik, kekuatannya pada harta. Orang-orang yang soleh, kekuatannya pada taat pada Allah. Harta bertimbang untuk dia taat, bukan untuk dia bangga dengan harta tu. Dia tak mungkin action, saya banyak harta, tak. Dia akan merasa tenang dengan ketaatannya kepada Allah SWT. Maka itulah tujuan harta. Tujuan harta, tuan-tuan sekalian, bukan untuk kita bangga.
untuk kita membina ketaatan kepada Allah, untuk kita menyuburkan ketaatan pada Allah. Sebab setiap satu sen kita menjadi simpanan kita akhirat kelak. Orang yang terus berbangga dengan kekayaan, maka dia rugi. Dan orang yang menolak kekayaan, tak nak kaya, juga orang tu rugi. Dia selalu peluang untuk buat ibadat. Ada setengah mereka tidak mau berusaha. Saya tak nak kerja, saya nak ibadat semata. Dia lupa pada harta itu ada ibadat. Dan dia lupa dengan membiarkan dia tidak memiliki harta, maka dia membiarkan orang lain mempermainkan dia. Bukan mempermainkan agama dia. Kata Abu Kilabah, ilzamis suq, hendaklah kamu melazimi pasar. Fa'innahu atau fa'innal ghina minal afiyah. Kerana bila kamu tidak bergantung pada orang, itulah afiat agama kamu. Kata ilzamis suq, pergi pasar. Maksudnya pergi kerja. Bahkan kata Imam Darani, tak patut kamu melihat ibadat itu ialah kamu cuma membetulkan saf kamu ni kekal dalam masjid. Sedangkan orang lain yang beri makan pada kamu. Yang patut kamu lakukan, siapkan bekalan makanan kamu, kemudian berada kamu dalam saf, yang beribadat. Mulakan pencarian harta kamu untuk kamu ibadat, supaya tak terganggu ibadat. Dah ada harta, kita boleh ibadat, tak ada ganggu. Tak perlu kita minta dengan sesiapa, kita tenang. Dan harta kita pun memang nak buat pahala. Kita, manusia akan melalui fasa-fasa. Fasa pertama dia akan melihat harta itu keperluan dia. Yang kedua, dia melihat harta itu ialah kebanggaan dia. Dan yang ketiga, dia melihat harta itu ialah kebahagiaan dia. Kebahagiaannya di dunia. Dan yang keempat, dia melihat harta itu ialah kebahagiaannya di akhirat kelak. Baik, kita akan ikut fasa 4 ni. Pertama, kita lihat harta itu keperluan. Ya, anak-anak mak nak duit berdasarkan keperluan. Bila dia perlu, dia minta duit. Dia perlu, dia minta duit. Budak-budak kecil ini dia tak akan simpan duit. Dia perlu, dia pun taruh tangan kat kita. Sehingga dia akan pergi ke peringkat kedua. Harta itu mula menjadi satu kebanggaan. Bangga. Dia mula bangga dengan harta. Saya ada duit. Duit banyak. Saya ada duit di sini, di sana. Dia bangga. Kemudian dia peringkat bahawa dia rasa dengan harta dia bahagia. Sebab dia boleh tengok orang ada harta, melancong sana, melancong sini. Rumah besar, kenderaan bagus, sekian. Oh, dia bahagia. Dia nampak, ini bahagia. Sebab tu ramai orang nak harta sebab dia nampak yang tu bahagia. Kita tengok bahagianya dia naik pesawat peribadi pergi Langkawi. Naik private jet pergi makan nasi lemak. Kita nampak dia macam bahagia. Bahagia dia bawa isteri dia shopping. Jadi kita nak harta, kita orang awam ni. Nak harta sebab kita rasa dengan tu kita bahagia. Bahagianya dia makanan penuh atas meja. Bahagianya dia boleh beli semua benda dia nak. Kita nampak dia bahagia. Kita nampak rumah besar bahagia. Ya, kita tak nampak lagi sombong. Sombong cerita berikutnya. Saya cerita tentang proses harta secara fitrah. Dan mula saya katakan kita perlu harta. Kemudian kita akan rasa bangga dengan harta. Masuk bangga suka, seronok. Bukan peringkat sombong ni, kita seronok. Sehingga kita nampak harta itu punca bahagia. Maka semua orang berusung untuk kaya kerana mereka nampak itu bahagia. Semua orang nak kaya. Sebab katanya dengan tu kami bahagia. Tapi dia akan sampai ke peringkat yang akhir. Rupanya harta itu untuk dicari bahagia akhirat, bukan bahagia kat sini. Dia nak bahagia akhirat. Akhir lihat bagaimana cara dia melanjarkan harta dia. Baik, ini proses kita biasa. Kita tak cerita proses orang fasik, proses orang kafir dalam menilai harta. Saya sebut tentang kita orang beriman menilai harta. Keperluan, sehingga kita rasa kebanggaan ataupun kita suka, sehinggalah kita rasa kebahagiaan sampai peringkat kita nampak harta. Tidak lain melainkan untuk mencari pahala. Dan ini yang disebut oleh Nabi SAW. Zahaba ahlud duthur bil ujur. Orang kaya membawa pahala yang banyak. Dan ini yang dicemburui oleh orang miskin di kalangan sahabat. Kami sembahyang, mereka sembahyang. Kami puasa, mereka berpuasa. Tapi mereka bersedekah, kami tak boleh sedekah. Ya Rasulullah, kami ketinggalan. Kata Rasulullah, jangan bimbang, aku ajar kamu wirid dan zikir. Kalau kamu lakukannya, kamu akan menyamai mereka. Nabi tak kata mendahului kamu sama dengan mereka. Sebab kamu tak ada kemampuan wang, maka kamu kena buat macam ni.
Lalu orang-orang miskin di kalangan sahabat pun buat. Tapi orang kaya tidak berdiam diri. Dia tengok orang miskin kenapa lambat keluar masjid. Kerana mereka para sahabat, tuan-tuan, mereka tak masuk dan tak keluar masjid, melainkan kerana amalan yang ada yang Rasulullah suruh. Sebab bukan jadi kebiasaan zaman Rasulullah masjid orang duduk dalam tu. Tak, bukan kebiasaan. Semuanya akan keluar pada waktunya. Kalau orang duduk di masjid bukan pada waktunya, orang ni ada masalah. Orang ni ada masalah. Orang yang tak ada masalah, dia tahu duduk masjid masa mana dan dia tahu bila dia kena keluar. Bahkan kita baca hadis tentang bila sudah solat sunat kita keluar. Diberikan perempuan dahulu keluar, selepas itu lelaki keluar. Bahkan kata para ulama, baginda sallallahu alaihi wasallam lepas solat Nabi zikir, antara tujuan supaya wanita keluar dahulu, supaya tidak bertembung lelaki dan perempuan. Itu tujuan Nabi berzikir antaranya. Kerana pintu masjid yang terhad, dia keluar. Dan Nabi SAW memang menyuruh para sahabat, biar dulu, tunggu wanita keluar, kemudian keluar. Dan saya katakan bukan kebiasaan para sahabat duduk di masjid lama, tak. Mereka orang yang tak ada rumah duduk masjid sebagai ahli suffah. Tapi kata-kata sahabat, setelah mereka solat subuh, mereka buat apa yang Rasulullah suruh, mereka akan keluar cari rezeki. Itu cara kehidupan. Kalau seorang berada di masjid bukan pada waktunya, ini ada masalah. Ada masalah, hutang banyak, mungkin gaduh dengan bini, mungkin. Kalau dia tak ada masalah, dia tak akan berada di sini pada bukan waktunya. Tapi kalau sekiranya orang tu pada waktunya pun tak ada, ini memang masalah besar. Ini lagi bermasalah ni. Kalau orang berada di masjid bukan pada waktunya, orang ni ada masalah. Tapi orang yang pada waktu pun tak datang masjid, orang ni memang cari masalah ni. Jadi kita lihat cara kehidupan para sahabat. Bila orang-orang kaya melihat orang miskin duduk lama sikit, mesti ada benda dibuat ni yang Rasulullah suruh. Kerana mereka tak akan buat apa yang mereka rasa betul. Mereka akan buat apa yang Rasulullah suruh. Lalu orang kaya mencuri dengar. Tengok, oh dia berzikir, maka mereka zikir yang sama. Lalu orang miskin mengadir Rasulullah, mereka dah tahu amalan kami. Dah tahu. Seolah-olah waktu itu masing-masing nak sembunyi amalan supaya jangan ada orang mengatasi mereka. Sebagaimana ahli dunia sembunyi cara nak dapat projek supaya orang lain tak dapat mengatasi mereka. Lalu kata Rasulullah, zalika fadlullah yu'ti man yasha. Nak buat macam mana? Itu kurniaan Allah yang Allah beri pada siapa yang dikehendaki. Dan akhirnya Rasul kata, zahaba ahli duthur bil ujur. Dan orang-orang kaya bawa pahala yang banyak. Sebab mereka mula tahu kenapa mereka perlu kaya. Untuk apa? Macam orang ada jawatan lah. Kita mula ada jawatan ni kerana keperluan. Sebab nak gaji, nak pangkat. Kemudian dia pergi pada bangga. Kemudian kita rasa inilah kebahagiaan. Lama-kelamaan kita tahu rupanya jawatan tinggi ini untuk cari bahagia akhirat. Ya, akhirnya mereka nak jawatan bukan untuk kebanggaan dunia, untuk cari kebahagiaan akhirat. Dengan jawatan mereka berlaku adil. Dengan jawatan mereka melindungi orang miskin. Dengan jawatan mereka memberikan semua kebaikan-kebaikan. Mereka menjadi orang yang paling ke depan di hari akhirat kelak. Sebab mereka melihat benda tadi dengan cara sudah berbeza. Sebab itu tuan-tuan, harta kita perlu tengok dengan cara berbeza. Bukan dengan tujuan untuk kita bangga, bukan dengan tujuan untuk kita takut dihina. Tapi harta untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut, atas asas mencari harta, kita mesti berusaha mengambil sebab dan musabab. Ambil sebab dan musabab. Sehingga teguh iman kamu, ketika itu kamu akan melihat musabib, penyebab. Dan memang satu perkara yang normal. Tetapi bila kita nak harta, nak cari duit, kita mencari sebab lah. Cari kerja, keluar rumah awal, mungkin baliknya lewat, perlu kerja dengan orang, perlu ambil kos itu, coaching ini. Baik, itu sebab musabab. Namun sebab musabab ini, kita cuma melaluinya seketika untuk kita melihat penyebab Allah. Baik, kenapa penting kita melihat penyebab berbanding sebab musabab? Islam tidak pernah menafikan sebab musabab. Kata Junaid al-Baghdadi bila membicarakan tentang tawakal. Tawakal itu bukanlah kamu meninggalkan usaha.
Dan tawakal juga bukan bermaksud kamu berusaha. Tawakal itu ialah kamu tenang dengan janji Tuhan. Bukan maksud tawakal tadi, kita tak payah usaha lah tawakal. Bukan. Bukan juga dengan makna tawakal kita usaha sungguh-sungguh. Bukan juga. Tawakal itu ialah kita tenang dengan apa yang Allah janjikan. Tenang. Allah kata kamu kerja, aku bagi rezeki. Maka kita pun tenang. Kita pun tenang. Sebab itu kata Sufyan Ats-Tsauri, lihat pada langit. Kalau langit itu bersih, dia tak akan turunkan hujan. Kalau bumi ini keras, dia tak akan tumbuhkan tumbuhan. Maksudnya, langit sentiasa turunkan hujan dan bumi sentiasa tumbuhkan tumbuhan. Supaya aku terus yakin rezeki di tangan Tuhan. Rezeki itu sudah ada. Ya, usaha itu untuk sebagai satu jalan sebab musabab. Sebab musabab kita. Namun sampai peringkat kita tidak boleh meletakkan pergantungan pada sebab musabab. Tapi kita melihat pergantungan kita pada musabbib. Musabbib, ini Allah yang menjadikan sebab. Allah yang jadikan sebab itu berfungsi. Kita tidak melihat sebab musabab, tetapi kita melihat kepada musabbib. Ya, selamanya kita akan berusaha dan bertawakal. Mula dan akhir. Dengan hakikat dan syariat. Artinya dalam perjalanan kita menuju Allah Ta'ala. Bukan bererti kita, saya tak nak lagi usaha, saya nak ibadat je. Bukan begitu. Tapi kita melihat usaha itu sebagai satu syariat. Manakala kita melihat Allah yang memberikannya sebagai hakikat. Maka ini disebut hakikat dan syariat. Syariat ialah usaha-usaha yang perlu kita buat. Kita perlu cari duit, kita perlu bekerja. Tetapi hakikat kita melihat yang memberi rezeki kita Allah Ta'ala. Dan kita tak boleh atas nama, saya sufi, saya pun goyang kaki, saya tunggu orang memberi. Tidak, bukan begitu. Pernah satu ketika, Ibrahim bin Adham dia naik kapal. Tiba-tiba datang angin yang kuat. Bila angin yang kuat, orang pun jumpa ulama lah ni Ibrahim bin Adham. Tuan Guru, angin kuat. Ia begitu mencemaskan. Ia begitu menakutkan. Keadaan ini begitu buruk. Terlalu buruk kerana ribut yang kuat. Lalu dia kata, bukan itu yang buruk. Ada yang lebih buruk daripada itu. Lalu orang tanya, apa pula yang lebih buruk pada itu? Iaitu kamu bergantung pada manusia, kamu tak nak kerja. Itu paling buruk sebenarnya. Dia lebih teruk pada ribut ni. Jadi kamu cuma just tadah tangan, tak nak kerja. Tak nak kerja apa-apa, duduk dia, orang bagi. Bukan begitu. Kerana setiap orang mesti ada kerja dia. Dia tak boleh duduk diam. Dia mesti bekerja. Apa maksud kerja, tuan-tuan? Kerja maknanya dia beri manfaat pada orang. Maka dia kerjalah tu. Seorang mengaji Quran, maka dia sedang kerja. Dia beri manfaat pada orang. Orang yang mengajak, dia juga sedang bekerja. Dia beri manfaat pada orang. Seorang yang buat ni, jual air, jual makanan, dia sedang memberi manfaat pada orang. Maka dia bekerja. Yang tidak disebut bekerja kalau dia cuma memberi kebaikan untuk dirinya sahaja. Dia tidak bekerja. Dia nak tidur, nak rehat. Dia tak bekerja. Sebab dia tak beri kebaikan pada orang lain. Suri rumah, isteri kita dimasak, dia sedang bekerja. Walaupun orang panggil dia suri rumah, dia bekerja. Mungkin dia lebih sibuk kerjanya berbanding orang lain. Beri makan pada anak, beri makan pada suami, dikemas rumah. Dia sedang bekerja. Dan dia berhak mendapat upahnya. Semua orang bekerja bila dia beri manfaat pada orang lain. Sama ada pada seorang, pada ramai, dia sedang bekerja. Yang dilarang yang tak kerja apa-apa ni. Tak buat apa. Dia tak beri manfaat pada orang lain. Dan paling teruk, dia juga tak beri manfaat pada diri dia sendiri. Artinya dengan kata lain, makan pun nak seorang suap. Macam tu. Tak boleh beri manfaat pada diri sendiri. Maka dalam perjalanan kita menuju Allah SWT, bukanlah satu makna tawakal yang betul untuk kita meninggalkan usaha. Kerana itu namanya tawakul. Tapi bukan juga ialah orang yang bergantung pada usaha. Tetapi yang sebenarnya dalam makna tawakal, dalam pencarian kita menuju Allah Ta'ala, dia gabungan antara syariat dan hakikat. Maka syariat mengambil segala sebab. Hakikat mengetahui Allah yang mencipta sebab. Oleh sebab itu kita, tuan-tuan sekalian, bila kita cari dunia, kita tak akan lalai daripada akhirat. Sebab kita tahu Allah yang mencipta sebab. Tapi kalau kita cari dunia, lalai daripada akhirat. Bukan nampak dunia lebih penting daripada akhirat. Bukan sampai peringkat kita tinggal yang wajibnya demi mencari dunia.
sebenarnya kita telah merosakkan jalan kita menuju pada Allah. Bukan sebab yang kita ambil tadi akan membinasakan kita. Ada orang ingat dengan cara dia masa banyak dengan isteri dan anak-anak, sebab ini dia akan bahagia hari tua. Tak. Isteri dia tinggalkan dia waktu tua dia, dan anaknya derhaka padanya pada hari dia memerlukannya. Atau pasangannya. Tuan-tuan, semua cerita cinta-cinta dalam drama semuanya palsu. Semua mereka cuba membina cinta palsu. Yang berlakon cerita cinta ni bercerai habis lah. Dia cerita cinta ni bagai nak buat cinta 200%, 800%. Lepas tu dia bercerai. Kerana mereka membina, mengajar pada kita cinta palsu. Kerana manusia bila dicintai dengan cinta palsu, lama kelamaan terbuka kepalsuan dia. Kita cinta manusia kerana Allah. Waktu kita mencintai isteri kita kerana Allah. Waktu kita mencintai anak-anak kita kerana Allah. Maka ia benar-benar bermanfaat dunia dan akhirat. Sebab itu atas nama cinta saya pada isteri saya kerana Allah, kalau ada benda yang tak betul, maka saya perlu bimbing dia, saya perlu ingatkan dia. Dan anak-anak saya juga begitu. Saya tahu apa keutamaan, saya perlu ajar dia mengaji Quran, tahu sembahyang, tahu kefarduan, tahu halal, tahu haram. Maka bila saya ajar macam tu, waktu saya memerlukan dia akan ada bersama saya. Cinta mereka akan hadir. Cinta anak-anak saya, cinta pasangan saya akan hadir. Bukan di hari akhirat kelak. Bila mana seorang ayah mencari anak, seorang anak mencari ayah. Ya Tuhanku, mana ayahku? Ya Tuhanku, mana anakku? Lalu Allah berkata, amalannya tidak setaraf denganmu. Lalu kata, ya Allah, berikan amalanku supaya dia setaraf denganku. Maka Allah memberikan amalannya untuk disetaraf. Untuk sama-sama berada di syurga. Ini cinta kerana Allah. Dia tak akan terpisah. Ini yang disebut dalam Al-Quran. Allah menyatakan, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Adapun orang yang menerima catatan di tangan kanan, dia akan dihisap dengan hisap yang mudah dan dikembali kepada keluarganya dengan gembira. Kejayaan dia menjadikan dia akan jadikan keluarganya tumpang. Tetapi ini orang cinta kerana Allah. Tapi kalau kita cinta, kita belajar cinta pasangan kita macam kita belajar daripada drama dan filem. Kerana saya katakan, yang berlakon tu pun gagal menunjukkan cinta dia pada pasangan dia. Gagal. Carilah cerita Romeo and Juliet ke apa, semuanya akhirnya berantakan berbalah. Tetapi bukan kita menghinanya, tapi kita nak jadikan ia pengajaran. Cinta pada manusia tanpa Tuhan ialah cinta palsu. Dan kepalsuan itu akan terbongkar sedikit demi sedikit. Jadi bosan. Akhir sampai satu tempoh kita dah bosan. Walau kadang-kadang kita tengok tempoh taklah lama sangat. Baru setahun, baru 2 tahun, baru 3 tahun. Kadang-kadang mereka kata kami sudah menyulam cinta 8 tahun. Tapi sewaktu mereka berkahwin, mereka leraikan sulaman tadi dengan begitu cepat. Mereka lakukan perkara sia-sia. 8 tahun bercinta, kahwin cuma setahun. Mereka buat perkara sia-sia. Kita nak bina cinta kita pada isteri, pada suami, pada anak-anak kerana Allah. Atas sebab itu, mereka akan bersama-sama akhirat kelak. Jadi ini yang kita faham tentang hakikat dan syariat. Dalam bab kita cari duit, dalam bab kita cari dunia, ingat, ini cuma sebab musabab. Pemberinya Allah. Kalau kita tahu pemberinya Allah, maka jangan abaikan Allah dalam pencarian dunia. Jangan lupa Allah dalam pencarian dunia. Baca ayat dan suratul Jemaah, apa kata Allah? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bila selesai solat Jumaat, bertebaranlah kamu di muka bumi bagi mencari rezeki Allah dan selalulah ingat Allah banyak-banyak. Bayangkan Allah suruh kita cari rezeki dalam keadaan sama, ingat Allah banyak-banyak. Jadi orang yang cari rezeki lalu ingatannya pada Allah jadi semakin sikit, berhati-hati rezeki itu sudah hilang keberkatan. Apatah lagi dia lalai terus, hati-hati rezeki itu akan menjadi fitnah besar di hari akhirat kelak. Kita kena cari rezeki dan kadang kita boleh ingat Allah banyak-banyak. Dengan kata lain, rezeki saya cari tak mengurangkan ibadat saya. Rezeki yang saya cari menambah ibadat saya. Rezeki yang saya cari menjadikan saya makin ingat dan syukur pada Allah. Akhirnya rezeki ini menjadi alat untuk saya menambahkan kebaikan saya. Dan ini yang dimaksudkan dalam perjalanan kesufian.
memerlukan harta dalam keadaan melihat sebab dan musabab, dan dengan melihat kepada hakikat dan syariat. Yang kita maksudkan hakikat dan syariat, ada ikhtiar, kita tak tolak, tapi ingat penyebab pada ikhtiar itu, penyebab kepada sebab itu Allah SWT. Kerana itu kita tidak akan mengurangkan hubungan kita dengan Allah hanya kerana kesibukan kita mencari dunia. Jangan. Kalau kurang, tuan-tuan kena baiki cepat, sebelum kelazatan beragama hilang. Sebab kita tahu agama ni dia, akhirat ni, dia tidak boleh dimadukan dengan dunia. Dia amat cemburu. Kalau kita lihat orang madu ni bercemburu, cemburu lagi akhirat boleh dimadukan dengan dunia. Kerana akhirat akan tinggalkannya. Artinya akhirat perlu dipahami sehingga dunia masuk dalamnya, bukan dimadukan dengannya. Dunia tidak boleh bersaing dengan akhirat, tapi dunia perlu tunduk dengan akhirat. Tetap menjadikan sekejap dunia, kejap akhirat. Kejap dunia, kejap akhirat. Akhirat tak akan mau digila-gilirkan. Kamu jangan gila-gilirkan, aku akan lari. Tapi akhirat nak dunia tadi masuk dalam akhirat. Maka di sebalik kita cari rezeki, sibuk. Sampai waktu solat, kita solat. Sampai waktu zakat, kita keluar zakat. Sampai waktu menuntut ilmu, kita tuntut ilmu. Tidak ada pun yang kurang. Yang ada ialah usaha untuk kita tambah. Maka bila kita tambah akhirat, bertambah dunia kita. Tapi dengan segala keberkatan. Maka orang inilah bila mati dia cukup bahagia. Sebab dia meninggalkan dunia yang tidak terfitnah. Dia meninggalkan dunia penyubur kepada akhirat. Dia menjadikan dunia benar-benar medan atau benar-benar gelanggang untuk dia mencari akhirat. Jadi di situ cara kita mencari rezeki, dan di situ cara kita melihat harta benda itu, kemuliaan kita di hari akhirat kelak. Bukan kebanggaan di dunia, jauh sekali nak sombong, tapi kemuliaan kita di hari akhirat kelak. Kita ingin meraih setiap pahala daripada apa yang kita dapat daripada dunia ini. Setiap satu sen dunia ialah gandaan pahala akhirat kelak. Semuanya kita nak jadikannya. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.